Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Fatin Anisa binti Fakur Razi. Raqam metrik sif arba'ah sab'ah isnain sif tis'ah. Saya akan bentangkan tajuk berkenaan pengenalan terhadap institusi tasawuf di Malaysia, khususnya berkenaan Tarikat Qadiriyah Naqsyabandiyah di Terengganu. Slide seterusnya, pengenalan. Tasawuf adalah istilah bagi menggambarkan perjalanan hidup seorang sufi. Manakala tarikat pula merupakan salah satu amalan kerohanian yang melibatkan berbagai-bagai elemen dalam membentuk peribadi sahsiah mukmin dan mempunyai matlamat untuk mendekatkan diri terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itu, tarikat ini mempunyai kaedah-kaedah dan amalan-amalan yang tertentu dalam mengamalkan disiplin kerohanian. Seterusnya, tasawuf dan tarikat ini adalah salah satu bahagian dalam ilmu Islam yang wajib dihayati oleh setiap individu Muslim berdasarkan kepada dalil Al-Quran dan hadis. Walau bagaimanapun, tarikat yang diamalkan itu mestilah sesuatu yang menepati landasan syariat Islam yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana tarikat yang tidak berlandaskan syariat Islam bermaksud tarikat itu adalah tarikat yang sesat. Tasawuf dan tarikat ini adalah ilmu kesenian dan kemahiran mendekatkan diri kepada Allah SWT melalui jalan-jalan yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah SAW, ahli keluarga baginda, para sahabat dan tabi'in. Seterusnya, latar belakang kajian. Kajian ini bertujuan untuk membincangkan mengenai pengenalan terhadap institusi-institusi tasawuf di Malaysia dan metodologi atau manhaj pengamalan tarikat Qadiriyah Naqsyabandiyah di Terengganu. Tarikat Qadiriyah Naqsyabandiyah merupakan sebuah tarikat yang masyhur dan mempunyai ramai pengikut di Nusantara. Kalau di Malaysia juga, tarikat ini merupakan antara tarikat yang sudah terkenal dan juga mempunyai ramai pengikut. Tarikat Qadiriyah Naqsyabandiyah merupakan gabungan antara dua tarikat, iaitu Tarikat Qadiriyah dan Tarikat Naqsyabandiyah. Kedua-dua tarikat ini dipadukan atau dikembangkan oleh seorang tuan guru tasawuf, iaitu Syekh Ahmad Al-Khatib Al-Sambasi. Beliau merupakan seorang tokoh sufi dan syekh yang ternama di Masjidil Haram Al-Mukarramah. Poin seterusnya, Tarikat Qadiriyah merupakan nama sebuah tarikat yang dinisbahkan kepada pendirinya, iaitu Sultan Al-Awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jalani. Beliau adalah seorang tokoh yang dikagumi dalam kalangan ahli tasawuf. Sementara Tarikat Naqsyabandiyah ini adalah tarikat yang dinisbahkan kepada pendirinya, iaitu Syekh Bahauddin Al-Naqsyabandi. Seterusnya, ini gabungan dua-dua tu jadi ni. Okay, definisi tasawuf dan tarikat. Tasawuf menurut Al-Junaid Al-Baghdadi mengatakan bahawa tasawuf adalah membersihkan hati dari sifat yang menyamai binatang, menekankan sifat basyariah iaitu kemanusiaan, menjauhi hawa nafsu, berpegang pada ilmu kebenaran dan mengikuti syariat Rasulullah SAW. Manakala tarikat dari segi bahasa bermaksud jalan atau cara atau kedudukan atau keyakinan atau agama dan lain-lain lagi. Dari segi istilah adalah suatu jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan mengamalkan ilmu tauhid, fiqh dan tasawuf. Terusnya, Al-Jurjaini telah menjelaskan definisi bagi tarikat tasawuf sebagai jalan kerohanian yang khusus bagi mereka yang berjalan menuju kepada Allah SWT dan mengharungi berbagai rintangan dan peningkatan kerohanian dalam pelbagai makam. Manakala Syekh Najd Al-Din mendefinisikan tarikat adalah takwa dan penghampiran diri kepada Allah SWT yang tentunya menempuh rintangan dan makam. Tarikat Qadiriyah Naqsyabandiyah ini merupakan salah satu aliran tarikat yang tergabung di dalamnya beberapa aliran tarikat sufiah, khususnya tarikat Qadiriyah dan tarikat Naqsyabandiyah.
Penggabungan tarikat ini dipercayai telah dilakukan oleh Syekh Ahmad Khatib Al-Sambasi yang wafat pada tahun 1878 Masihi, yang merupakan seorang tokoh sufi dan beliau berasal daripada Indonesia dan beliau menetap sampai akhir hayat beliau di Mekah. Menurut keterangan Syekh Ahmad Al-Khatib Al-Sambasi sendiri, tarikat ini diamalkan dan dikembangkan oleh beliau itu adalah merupakan gabungan 5 tarikat, iaitu tarikat Qadiriyah, Naqsyabandiyah, Anfasiyah, Junaidiyah, Muwafaqah. Walau bagaimanapun, unsur tarikat Qadiriyah dan Naqsyabandiyah merupakan unsur yang dominan dalam pergabungan tersebut. Ia kelihatan pada zikir, silsilah, khatam dan tawasul yang dilaksanakan dalam tarikat tersebut. Slide seterusnya berkenaan tokoh pengasas utama tarikat Qadiriyah Naqsyabandiyah. Berikut adalah 2 tokoh utama tersebut. Yang pertama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, yang kedua Syekh Baha Al-Din Muhammad. Slide ini ada menerangkan berkenaan susul jalur keturunan bagi tokoh tersebut, antara 2 tokoh ni, sehingga kepada sahabat radhiyallahu anhu dan kepada Rasulullah SAW. Kalau Syekh Abdul Qadir ni, beliau mempunyai susul jalur dengan sepupu dan menantu Rasulullah SAW, iaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, beliau dilahirkan di Jilan pada tahun 470 Hijrah dan meninggal dunia di Baghdad pada tahun 561 Hijrah. Makam beliau terletak di kota Baghdad dan bapanya dari jalur keturunan Al-Hasani dan ibunya dari jalur keturunan Al-Husaini. Manakala Syekh Baha Al-Din ni, beliau digelar sebagai Muhammad Al-Bukhari. Beliau dilahirkan di Bukhara, Turkistan di Asia Tenggara pada bulan Muharram pada tahun 717 Hijrah dan meninggal dunia pada tahun 791 Hijrah di Qas Arifin, iaitu sebuah kampung di daerah tersebut. Slide seterusnya. Selain itu, legasi keilmuan dan dakwah mereka diteruskan oleh tokoh seperti berikut. Yang pertama, Syekh Yusuf Maqata Al-Khalwati. Yang kedua, Syekh Abdul Rauf Al-Singkili. Okay. Kita teruskan berkenaan perkembangan tarikat Qadiriyah Naqsyabandiyah di Nusantara. Sehingga hari ini, TKN Tarikat Qadiriyah Naqsyabandiyah ini memberi sumbangan yang besar di Indonesia, Malaysia dan seluruh Nusantara. Antara guru Syekh Ahmad Khatib Al-Sambasi ialah Syekh Daud bin Abdullah bin Idris Al-Fatani, Syekh Samsuddin, Syekh Arsyad Al-Banjari dan Syekh Abdul Samad Al-Falambi. Syekh Ahmad Al-Khatib Al-Sambasi ini telah melantik 3 orang khalifah atau wakil bagi meneruskan usaha dakwah dalam tarikat ini. Antaranya yang pertama, Syekh Abdul Karim Al-Bantani yang wafat pada tahun 1897 Masihi di Jawa Barat, yang menggantikan Syekh Ahmad Al-Khatib Al-Sambasi ini sebagai mursyid di Mekah. Kedua, Syekh Ahmad Al-Taha yang merupakan seorang guru agung di Cirebon, Jawa Barat. Ketiga, Syekh Khalil Bangkalan wafat pada tahun 1903 Masihi yang menyebarkan tarikat di Madura, Jawa Barat. Slide seterusnya. Selain itu terdapat beberapa orang khalifah atau wakil lagi yang agak kurang berpengaruh berbanding 3 khalifah tersebut. Antaranya Syekh Muhammad Ismail, Syekh Yasin dari Kedah, Syekh Haji Ahmad Lampung dari Lampung, Syekh Muhammad Ma'ruf dari Palembang, Syekh Nuruddin dari Filipina, Syekh Muhammad Sa'ad dari Sambas, iaitu Brunei. Slide seterusnya. Okay, perkembangan TKN di Malaysia. Pertama, daripada kumpulan yang mengambil silsilah daripada Syekh Ahmad Sahib Al-Wafa Taj Al-Arifin. Beliau lebih dikenali sebagai Abah Anum, telah mengambil tarikat daripada ayahnya sendiri, iaitu Syekh Abdullah
Al-Mubarak bin Nur Muhammad yang mengambilnya daripada Syekh Talhah yang mengambilnya daripada Syekh Ahmad Khatib Al-Sambasi. Tarikat pimpinan Abah Anum ini berpusat di Pondok Pesantren Suryalaya di Tasikmalaya, Jawa Barat, Indonesia yang merupakan antara pondok yang terbesar di Jawa. PKN pimpinan Abah Anum ini telah dibawa masuk dan dikembangkan oleh para wakil atau murid beliau di Malaysia. Antara wakil Syekh Taj Al-Arifin iaitu Abah Anum yang giat menyebarkan tarikat Qadiriyah Naqsyabandiyah di Malaysia. Yang pertama, Ustaz Ali yang dilantik sebagai wakil pada tahun 1975, berasal dari Singapura yang selalu berulang-alik ke Kedah, Kuala Lumpur dan beberapa negeri lain. Kedua, Haji Muhammad Said Al-Atas yang diangkat menjadi wakil pada tahun 1977 yang menyebarkan tarikat di Negeri Sembilan, Kuala Lumpur, Sabah dan beberapa negeri lain termasuklah Thailand. Yang ketiga, Ustaz Haji Muhammad Trang Isa yang diangkat menjadi wakil pada tahun 1978 yang menyebarkan tarikat di Sarawak. Pengamalan tarikat ini di Sarawak melibatkan pihak istana. Syekh Taj Al-Arifin selaku mursyid TQN yang dilaporkan pernah berkunjung ke Sarawak atas jemputan istana. Yang keempat, Ustaz Haji Muhammad Zaki yang diangkat menjadi wakil pada tahun 1986. Berasal dari Kedah, telah menyebarkan tarikat ini di Kedah, Perak, Kuala Lumpur dan Pahang. Beliau menubuhkan pusat Inabah di Kedah pada tahun 1986 juga. Yang seterusnya, Ustaz Haji Mansur yang diangkat menjadi wakil pada tahun 1996 dan Tun Haji Sakaran Danai yang diangkat menjadi wakil pada tahun 2005 yang menyebarkan tarikat ini di Sabah. Pengamalan tarikat pimpinan kedua-dua wakil ini berpusat di Kota Kinabalu, Tawau dan Sempurna. Yang terakhir sekali, Ustaz Saifuddin Al-Hafiz yang diangkat menjadi wakil pada tahun 2005 yang menyebarkan tarikat ini di Negeri Sembilan dan Kuala Lumpur. Mereka inilah yang menyebarkan tarikat Qadiriyah Naqsyabandiyah di Malaysia. Seterusnya, yang kedua, kumpulan yang mengambil silsilah daripada Syekh Hasan Mustafa dan juga Syekh Abu Naim. Mereka mengambil tarikat daripada Syekh Abdul Karim Banten iaitu khalifah dan pengganti Syekh Ahmad Khatib Al-Sambasi di Mekah dan Syekh Sam'un Ibnu Abdul Karim. Yang ketiga, kumpulan yang mengambil silsilah daripada Syekh Haji Siraj yang mengambil tarikat ini dari Syekh di Indonesia. Kumpulan pengamal TQN yang masyhur di Malaysia ialah kumpulan yang terdapat di Johor. Sehingga kini terdapat puluhan tempat perhimpunan dan pengamalan TQN di negeri Johor dan sekitarnya. Slide seterusnya. Hasil daripada penyebaran yang dilakukan oleh para wakil Abah Anum iaitu Syekh Taj Al-Arifin, jumlah pengamal tarikat Qadiriyah Naqsyabandiyah menjadi semakin bertambah dari semasa ke semasa dan pusat pengamalannya juga bertambah di seluruh tanah air. Antara pusat pengamalan tarikat Qadiriyah Naqsyabandiyah di Malaysia yang sekarang ini ialah di Batu Cave, Kuala Lumpur, Lembah Kelang dan Bangi, Selangor. Nilai Negeri Sembilan, di Masjid Tanah Melaka, Putrajaya, Kuala Nerang di Kedah, di Kuala Terengganu, Dungun dan Kemaman, Kota Kinabalu, Tawau dan Sempurna di Sabah dan Kuching di Sarawak. Seterusnya, perkembangan TQN di Terengganu. TQN berkembang melalui silsilah daripada Syekh Taj Al-Arifin yang sangat masyhur di Jawa, Indonesia. Antara wakil yang giat mengembangkan TQN di Terengganu ialah Ustaz Haji Muhammad Othman bin Abdul Latif yang diangkat sebagai wakil pada tahun 1984. Beliau yang berasal dari Patani, Thailand telah menyebarkan tarikat ini di Terengganu dan beberapa negeri di sekitarnya. Pusat pengamalan tarikat pimpinan beliau bertempat di Kuala Terengganu dan mempunyai cawangan di Dungun dan juga di Kemaman.
Beliau telah menubuhkan pusat inabah iaitu pusat pemulihan penagih dadah secara spiritual yang menjadi salah satu aktiviti sosial bagi ikhwan Tarikat Qadiriyah Naqsyabandiyah. Pusat Inabah ni atau dia lebih dikenali sebagai nama Pondok Remaja Inabah, PRI, adalah antara pusat rawatan persendirian yang membantu dalam mengatasi masalah penagihan dadah di Malaysia dengan mengaplikasikan kaedah rawatan Islam. Poin seterusnya, Pondok Remaja Inabah ni memberikan rawatan pemulihan dadah dengan cara membina dan memperbaiki mental pelatih melalui pendekatan agama serta membimbing pelatih dengan gaya hidup yang diredai Allah SWT berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Seterusnya, silsilah tarikat. Terdapat banyak kelebihan dalam membaca, memahami dan menghayati silsilah tarikat ni. Dalam tradisi ilmu tasawuf dan tarikat, istilah sanad lebih kerap diungkapkan menerusi istilah silsilah walaupun istilah sanad masih juga diguna pakai. Kerana silsilah memerlukan subah. Subah ni bermaksud berkawan, berteman, menemani. Menurut Kamus Dewan, sahabat bermaksud kawan, teman, taulan, pengikut dan murid. Bersahabat pula membawa maksud kepada berkenalan dan berbaik-baik, berkawan dan berteman. Manakala persahabatan adalah perihal bersahabat. Kerana silsilah ini memerlukan subah. Subah tu persahabatan, berteman, berkawan adalah serta pengambilan pelbagai adab, tarbiyah dan irsyad yang tentunya memakan masa yang lama. Sedangkan sanad atau isnad tu yang diguna pakai dalam ilmu hadis tidak semestinya memakan masa yang lama dan tidak pula memerlukan tarbiyah dan irsyad. Oleh itu, golongan sufi lebih kerap menggunakan istilah silsilah berbanding dengan istilah sanad atau isnad. Slide seterusnya. Konsep ini sebenarnya berhubung secara rapat dengan syekh kerana itu konsep ini juga kadang-kadang disebut sebagai silsilah syekh. Konsep atau silsilah ini cukup utama dan amat perlu difahami dalam hubungan dengan institusi tarikat tasawuf. Poin seterusnya, silsilah bagi seorang syekh yang juga dinamakan sebagai mursyid adalah kerana seorang syekh itu memberi petunjuk kepada murid-muridnya. Mereka yang mengikuti sesuatu tarikat hendaklah mengetahui dengan lebih mendalam hubungan guru-gurunya adalah mesti bersambung antara satu sama lain sehingga sampai kepada Rasulullah SAW. Hal ini kerana syarat terpenting untuk mengajarkan atau memimpin sesuatu tarikat itu. Pentingnya mengetahui silsilah ini kerana bantuan kerohanian yang diambil oleh guru-gurunya semestinya benar dan jika tidak berhubungan sampai kepada Nabi Muhammad SAW, maka bantuan ini dianggap terputus dan bukanlah warisan daripada Rasulullah SAW. Silsilah Tarikat Qadiriyah Naqsyabandiyah. Tarikat Qadiriyah Naqsyabandiyah diajar oleh para ulama yang ahlinya berada dalam bidang tersebut dan para syekhnya mempunyai silsilah penerimaan ilmunya sampai kepada Rasulullah SAW. Mengenai silsilah DQN itu, muttasil bermaksud bertemu langsung sampai kepada diri Rasulullah SAW sering menjadi persoalan. Menjawab persoalan ini bahawa DQN itu muttasil bermaksud bertemu langsung sampai kepada diri Rasulullah SAW. Namun begitu, silsilah tarikat ini terbahagi kepada dua silsilah tarikat, iaitu silsilah tarikat Qadiriyah dan silsilah tarikat Naqsyabandiyah. Kita boleh lihat susur galur bagi silsilah tarikat Qadiriyah Naqsyabandiyah yang sampai kepada diri Rasulullah SAW. Kita pergi kepada web. Web ini berkaitan dengan silsilah tarikat Qadiriyah Naqsyabandiyah di Nusantara. Kita boleh lihat susur galur tarikat Qadiriyah
mana terdapat Syekh Ahmad Khatib Al-Sambasi ini yang merupakan pendiri kepada Tarikat Qadiriyah Naqsyabandiyah. Ini antara anak murid beliau atau wakil yang dilantik oleh Syekh Ahmad Khatib Al-Sambasi ini. Kita pergi slide yang seterusnya. Amalan dalam Tarikat Qadiriyah Naqsyabandiyah. Terdapat beberapa amalan khusus yang dilaksanakan dalam TKN. Antaranya ialah yang pertama, zikir yang merangkumi zikir harian dan juga zikir khatam sama ada dilaksanakan secara individu atau berjemaah. Kedua, manakib iaitu majlis perhimpunan bulanan bagi ikhwan tarikat yang mana antara pengisiannya ialah pembacaan manakib Syekh Abdul Qadir Al-Jalani. Yang ketiga, riadah iaitu latihan kerohanian khusus yang dilaksanakan oleh ikhwan menurut apa yang diajarkan oleh Syekh. Selain itu, menurut Jabatan Mufti Johor dalam risalah berkaitan Tarikat Qadiriyah Naqsyabandiyah, Tarikat Muktabarah menerangkan jenis amalan bagi TQN. Antaranya, yang pertama, anjuran dan mendidik anak-anak murid dengan berzikir sama ada bersendirian atau majlis zikrullah secara berjemaah dengan bacaan zikir secara kuat di masjid atau surau atau rumah kediaman. Yang kedua, majlis zikir termasuk solat duha, majlis ilmu, wirid, selawat dan doa yang dianjurkan secara berjemaah mingguan atau bulanan. Yang ketiga, amalan berpuasa secara mingguan iaitu Isnin dan Khamis atau sebelasan iaitu sempena hari kelahiran Syekh Abdul Qadir Al-Jalani pada 11 hari bulan Hijrah. Yang keempat, mengajukan haul iaitu sempena hari ulang tahun kewafatan para tokoh TQN. Slide seterusnya. Faedah dan kesan zikir Tarikat Qadiriyah Naqsyabandiyah. Menurut Ibnu Muhsin Al-Muwairi, terdapat 4 faedah utama dalam majlis zikrullah dalam Tarikat Muktabarah. Yang pertama, meninggikan syiar Allah SWT dengan menyeru nama-namanya, terutama Asma'ul Husna yang menjadi objektif mencapai maqasid syariah. Yang kedua, menarik perkara-perkara positif dalam kehidupan, menarik pelbagai rezeki yang zahir dan batin. Yang ketiga, menolak perkara-perkara negatif dalam kehidupan seperti gangguan dan kedengkian jin, syaitan dan manusia. Keempat, memiliki rahsia dan cahaya yang besar dari Allah SWT. Slide seterusnya, berkaitan dengan matlamat TQN, iaitu bertujuan mencapai hakikat ihsan. Perkara ini dapat dilihat dengan jelas pada munajat yang menjadi dasar bagi tarikat dan seluruh pengamalannya, iaitu dari ayat ini yang berbunyi Rahmanirrahim, Allahumma anta maqsudi wa ridaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Maksudnya, Tuhanku, engkaulah maksudku, keredaan engkaulah yang aku cari. Maka kurniakanlah kepadaku rasa cinta kepadamu dan kenal dirimu. Munajat ini merangkumi 3 perkara utama iaitu takarub, iaitu mendekatkan diri kepada Allah SWT. Yang kedua, mencapai keredaan Allah SWT dan mendapat mahabbah, itu rasa cinta serta ma'rifah, iaitu kenal terhadap Allah SWT. Seterusnya, ketiga-tiga perkara ini adalah elemen asas bagi pencapaian hakikat ihsan. Okay. Cara yang boleh menyampaikan kepada matlamat ini menurut ahli tarikat ialah pertama, zikir kafi iaitu zikir dengan hati dan fikiran yang dibersihkan daripada sebarang khawatir tanpa mengingati perkara yang lalu, yang akan datang, yang sekarang dan sesuatu yang lain dari Allah SWT. Kedua, muraqabah iaitu hati menilik kepada Allah SWT dalam keadaan menanti limpahan kurnia daripadanya. Ketiga, melazimi khidmat kepada syekh yang mempunyai kesan dan pengaruh terhadap kerohanian murid. Ketiga-tiga perkara ini ditemui pelaksanaannya dalam Tarikat Qadiriyah Naqsyabandiyah secara kursus. TQN ini bertujuan mencapai
martabat ihsan yang menjadi penyempurna kepada makam ubudiyah zahir dan batin, iaitu kesempurnaan Islam, iman dan ihsan yang menjadi tiga tiang asas agama seperti yang dapat difahami daripada penjelasan Nabi SAW dalam sabda baginda yang bermaksud, sesungguhnya dia itulah Jibril yang datang kepada kamu bagi mengajarkan kepada kamu agama kamu. Poin seterusnya ini kerana pencapaian hakikat ihsan menambah kesempurnaan iman dan Islam itu menyumbang kepada pelaksanaan Islam secara yang lebih mantap, sempurna dan ikhlas dan juga menyumbang kepada kemantapan dan kekukuhan keimanan. Okey, kesimpulannya, last sekali kita boleh simpulkan bahawa tarikat Qadiriyah Naqsyabandiyah ini adalah merupakan salah satu dari tarikat muktabarah yang diiktiraf oleh para ahli tasawuf dan tarikat di Nusantara. Sumbangan para tokoh melalui tokoh pendekatan menganjurkan majlis-majlis zikir telah berjaya membangunkan kerohanian para pengamalnya. PKN ni selayaknya terus dikembangkan kerana jelaslah didapati kesahihannya yang bersilsilah dan bersambung dengan Rasulullah SAW. Diharapkan kepada semua umat Islam, terutama bagi para pengikut tarikat Qadiriyah Naqsyabandiyah ini untuk senantiasa berada di jalan yang benar dengan mencontohi sifat Rasulullah SAW, para sahabat dan alim ulama. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.